Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, marilah sama-sama kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jadi hari ini kita akan sambung pelajaran kita pada hari ini pada subjek pendidikan Islam. Jadi insyaAllah minggu lepas kita dah belajar minggu pertama PDPR. Jadi hari ini, minggu ni adalah minggu kedua. Kita akan sambung PDPR pada subjek pendidikan Islam, insyaAllah. Baik, mari sama-sama kita tengok buku pendidikan Islam tahun 3, muka surat 86. Muka surat 86, unit 2, solat yang sempurna. Sebelum kita pergi buku teks ni, Ustaz nak terangkan sikit berkaitan dengan solat yang sempurna. Apa itu solat yang sempurna? Bagaimana solat yang sempurna? Untuk mendapat solat yang sempurna, antara perkara yang kita perlu buat adalah bersuci sebelum menunaikan solat. Bersuci merupakan salah satu perkara yang boleh menyempurnakan solat. Bersuci daripada hadas kecil. Maksudnya kalau kamu buang air besar, buang air kecil, maka nak bersuci kena ambil wuduk. Kalau hadas besar kena mandi wajib. Tu maknanya bersuci. Yang kedua, sebelum menunaikan solat kita perlu berwuduk. Maka wuduk yang kita ambil tu kena sempurna. Kalau 3 kali, cukup 3 kali, tak lebih tak kurang. Kalau contoh basuh kaki, hujung jari kaki hingga ke buku lali, basuh ujung kaki, hujung jari hingga ke buku lali tepat, jangan kurang. Jadi itu dinamakan sempurna. Kesempurnaan wuduk juga menyumbang kepada sempurnanya solat. Itu yang kedua. Seterusnya adalah untuk mendapat solat yang sempurna juga kita perlu solat di awal waktu. Jika kita berkelampangan, tak ada buat kerja apa-apa, solatlah ada waktu. Sekalipun ada kerja, tinggalkan sekejap. Ni pula musim cuti PDPR, belajar kat rumah, lockdown ni, banyak masa kita kat rumah boleh solat awal waktu. Itu penting, solat awal waktu. Dan yang perlu kita ingat adalah selepas kita mati, perkara yang dihisap, perkara yang ditanya pertama sekali adalah solat. Kalau solat kita baik, insya-Allah semuanya akan baik. Kalau solat kita tidak baik, maka yang lain pun akan tidak baik. Jadi perkara yang pertama kena selesai, sebab solat ni adalah pertama sekali ditanya selepas kita mati. Okey. Baik, mari kita tengok buku pula. Perhati dan fikirkan. Nabil solat berjemaah bersama-sama dengan rakan yang diimamkan. Kalau bahasa Arab amam, tapi ni Jawi, Hamzah ni sepatutnya di bawah, diimamkan, Ustaz Hakim. Ketika rakaat kedua, Nabil telah meninggalkan saf. Apakah yang terjadi? Okey, mari kita tengok apa yang terjadi. Okey, yang pertama, Ustaz ni tanya, mengapa kamu tidak penuhkan ruang kosong itu, Luqman? Okey, Luqman jawab, nanti solat saya batal, Ustaz, kalau saya bergerak. Yang ketiga, Ustaz ni jawab apa? Tidak batal sekiranya kamu tidak bergerak 3 kali berturut-turut. Mari Ustaz tunjukkan. Okey, macam mana Ustaz tunjukkan? Yang 4,
kamu perlu melangkah ke kanan selangkah atau 2 langkah sahaja, kemudian berhenti sebentar. Nampak? Dalam solat ni ada syarat dia, syarat membatalkan solat. Tapi dalam cerita ni berkaitan dengan pergerakan. Dalam solat tidak boleh bergerak melebihi 3 gerakan secara berturut-turut. Maknanya dia pindah gerak saf dia daripada kiri ke kanan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dah berhenti sebentar. Kalau tengok ada kosong lagi, bergerak. Yang penting berhenti sebentar bila dah cukup 3 pergerakan. Okey. Ni ini yang saya cakap tadi, perkara yang membatalkan solat. Okey, kita tengok perkara yang membatalkan solat. Pertama, berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja 3 kali berturut-turut atau lebih. Anggota, tak kira lah dia anggota yang besar. Pergerakan tangan, kaki. Kalau jari ni pergerakan yang kecil, dia pergerakan yang besar. Lebih 3 kali berturut-turut. Kali pertama angkat tangan atas kepala, gatal. Kali kedua gatal kat belakang, gerak ke belakang pula badan. Kali ketiga gatal ke lutut, digaru ke lutut. Kali keempat gatal perut. Okey, yang tu batal. Okey, seterusnya anggota-anggota yang besar saja seperti kepala, badan, tangan dan kaki. Macam saya cakap tadi, anggota yang besar: kepala, badan, tangan dan kaki. Okey, itu perkara yang membatalkan solat melalui pergerakan anggota. Kita tengok lagi perkara yang membatalkan solat yang lain. Pertama, berkata-kata dengan sengaja. Tengah semayang bercakap-cakap dengan sengaja, batal. Yang kedua, meninggalkan rukun. Bagaimana dimasukkan dengan rukun? Itu kamu ada belajar dalam fiqh solat. Fiqh solat ada menerangkan tentang rukun-rukun solat. Sebab itu dalam Islam ini semua berkait. Solatnya berkait dengan wuduk, wuduknya berkait dengan tayamum. Jadi kalau kamu nak tahu macam mana dimaksudkan dengan meninggalkan rukun, maka sudah tentu kamu kena hafal rukun-rukun solat tu apa. Kalau tengok pada gambar, daripada dia tegak, dia terus sujud. Apa yang dia tinggal rukun? Rukun rokok dia tertinggal. Dan i'tidal. Okey. Yang ketiga pula kita tengok perkara yang membatalkan solat. Terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat. Nampak? Najis tu ada pada pakaian yang kita pakai, atau pada badan kita, ataupun di tempat kita solat. Sebab tu sebelum solat kita tengok keliling, tengok baju bersih tak, ada tak lalat, ada tak cicak, ada tak cicak. Kalau tak lalat yang bintik-bintik yang biasa lekat kat baju tu, tak ada apa-apa. Itu memang itu jenis yang kamu basuh baju basah, peram dia tak sidai-sidai, tu tak lalat tu. Tak lalat tu tak membatalkan. Betul, nampak? Yang membatalkan solat adalah taik cicak. Kena betul-betul tengok. Okey, yang keempat adalah terbuka aurat dengan sengaja. Kalau orang perempuan ni kaki tak boleh nampak. Kalau lelaki, paras pusat hingga ke belakang tu, tangan kamu cuba letak kat pusat, lepas tu gerakkan ke belakang. Paras tu adalah aurat. Jadi kalau semayang dan kalau rukuk dengan sujud, memang tak boleh lah. Tak boleh ternampak belakang pusat, tak boleh. Itu adalah aurat. Okey, yang kelima, makan atau minum. Ni memang tak boleh lah. Yang keenam, ketawa sehingga terkeluar suara. Itu tak boleh juga. Batal solat. Yang ketujuh, hilang ingatan kerana gila atau pitam. Kadang kita ni semayang waktu cuaca panas sangat, tiba-tiba rasa nak pitam, tiba-tiba pingsan. Walaupun pingsan sekejap, kamu bangun nak sambung balik, tak boleh. Batal semayang kamu. Yang ke-8, berpaling dada dari arah kiblat. Kamu daripada semula-mula semayang, kamu dah ngadap kiblat, dada kamu dah ngadap kiblat, angkat takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba dengan punya insiden, kamu pun toleh, bukan kepala dengan badan-badan sekali. Batal solat, kamu kena semayang semula. Yang ke-9 adalah berubah niat ataupun ubah waktu solat atau jenis solat. Kamu solat dalam waktu asar, tiba-tiba kamu lupa kamu nak solat asar, kamu niat zuhur, maka solat kamu batal. Kamu kena
solat semula dengan niat yang betul pada waktu solat yang betul. Yang ke-10, berhadas. Dah hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil atau hadas besar ni yang terkeluar sesuatu daripada kemaluan depan ataupun belakang. Kadang semayang terkencing, terkentut ataupun terberak batas semayang. Kena bersihkan dulu. Kalau ada najis, cuci, ambil semayang semula dan solat semula. Yang terakhir adalah murtad. Murtad ni adalah orang yang keluar daripada agama Islam, walaupun dia tengah semayang, batal semayang dia, ataupun dia dah keluar Islam, lepas tu dia nak semayang, nak mempersendakan agama Islam, maka solat dia memang tak sah. Okay. Jadi ini adalah perkara yang membatalkan solat. Perkara ini wajib dan penting untuk kita semua tahu. Kerana apa? Kerana solat itu wajib. Bila mana solat itu wajib? Perkara yang membatalkan solat kita wajib tahu. Perkara yang wajib pun kita tahu. Perkara yang sunat pun kita kena tahu. Apa perkara yang mewajibkan solat? Apa dia rukun solat? Yang ni apa yang membatalkan solat? Jadi kita semua kena tahu. Dalam fiqh solat, darjah 1, darjah 2, darjah 3 ada perkara-perkara ni. Kena tengok balik, kena hafal dan ingatkan. Setiap kali semayang, sebelum semayang, ingat apa perkara yang membatalkan solat, apa perkara yang mewajibkan solat, apa dia rukun-rukun solat, supaya kita semua tahu dan solat kita sempurna. Okay, sekadar itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita dah selesai pelajaran kita pada hari ini pada subjek pendidikan Islam. Jadi usaha harap kamu semua faham. Kalau tak faham, bolehlah tengok rakaman ni secara berulang-ulang, sambil dipantau oleh beberapa penjaga ataupun abang dan kakak. Jadi mudah-mudahan kefahaman dimiliki oleh kamu semua dan dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Jadi bagi seterusnya kita tangguh pelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah At-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.